Okey, Assalamualaikum. Bertemu kita hari ini tuan-tuan dalam rancangan ataupun dalam segmen Apa Cerita. Tuan-tuan, hari ini saya rasa macam amat bertuah sekali lah. Sebab hari ini mungkin peluang saya yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, dah lama tunggu-tunggu ni nak dapat bersua muka, bertemu muka bersama dengan orang hebat kita. Tapi selalu ni nampak dalam TV je. Tapi hari ini saya dapat peluang one to one, face by face dengan orang hebat kita yang digelar sebagai calon kayangan. Ya ke ni? Calon kayangan kita kan. Daripada hari ini untuk segmen bersama dengan all platform media Prima, dalam segmen Apa Cerita ni, saya bawakan pada tuan-tuan semua seorang calon yang akan bertanding di Parlimen P096, iaitu Parlimen Kuala Selangor. Kuala Selangor bersama dengan Tengku Zafrul Aziz. Dia handsome orangnya. Saya first time nampak depan-depan ni. Selama ni nampak cuma dalam TV, duk nampak bentang bajet dia punya karakter, karisma dia kan. Tapi hari ni baru nampak betul handsome. Handsome dan juga bergaya. Nampak jam pun sama ni. Geng kita. Tengku sihat tu? Sihat. Azrul sihat. Alhamdulillah Tengku. Orang tahu apa, saya rasa saya pun lepas ni akan sibuk gila ni. Ya, pastilah. Sana sini ni. Dah musim dah. Musim dah bermula. War. Berperang sakan ni. Jadi hari ni Tengku, kebetulan kita selepas penamaan calon ni, saya rasa satu benda yang semua orang tentu sekali tahu. Parlimen Kuala Selangor. Tough. Very tough. Saya rasa, saya secara jujurnya pun saya rasa Tengku Zafrul tentu sekali akan berdepan dengan saingan sangat-sangat hebat ni. Jadi, tapi sebenarnya sebelum kita pergi tentang pertembungan di Kuala Selangor ni, tentu sekali ramai orang yang mungkin dah tahu, tapi yang mungkin juga nak tahu. Tengku Zafrul sebenarnya bukan orang politik ni. Kan? Bukan orang politik, lebih kepada orang ekonomi, orang bank dan sebagainya kan. So, sekarang ni terlibat dalam politik. Sebagai seorang calon lagi bertanding dalam PRU kali ni. So, apakah perasaan dan apakah yang mungkin mendorong Tengku sendiri untuk terjun masuk dalam bidang politik dan meletakkan diri sebagai seorang yang mungkin akan menerima dua side, kecaman, pujian. Kan? Macam mana tu, Tengku? Ya. Wah, terima kasih Azrul. Ya, sebelum masuk politik ni, politik tu bukan orang, saya pun bukan orang politik lah seperti sebut tadi. Tapi ramai juga yang semua orang sebelum bermula tu memang bukan orang politik. Tapi yang penting pada saya lah yang penting itu ialah niat kita, nawaitu kita dan rasa keprihatinan kita kepada rakyat. Dan itu yang penting. Serta juga kemahuan dan kemampuan kita untuk membantu rakyat dan juga ekonomi kita lah bagi saya. Jadi seperti saya sebut tadi, yang penting ialah nawaitu, niat kita untuk membantu rakyat, serta kemahuan kita, kemampuan kita untuk membantu. Kita perlu dengar, kita perlu hayati masalah mereka dan kita cuba selesaikan juga masalah mereka. Itu yang saya rasa penting ya, sama ada hari politik atau bukan hari politik, tapi asalkan kita boleh bantu rakyat kita. Niat untuk membantu. Ya. Saya rasa jawapan tu semua orang politik lebih kurang ni. tapi yang pentingnya Tengku Zafrul menceburi bidang politik kerana itu lebih dekat. Yes. Untuk mendekati rakyat dan juga untuk bantu mereka. Betul. Tapi sebenarnya kan, satu benda yang saya kira ramai orang juga keliru dan confuse lah, sama lah, keliru confuse kan. Tengku Zafrul sebelum ini diangkat dalam arena politik menjadi menteri, diangkat sebagai senator melalui tangan Tan Sri Budi Yassin. Semua orang tahu. Tan Sri Budi Yassin naik sebagai PM, maka Tengku pun naik sebagai Menteri Kewangan. Dan semua orang tahu itulah jasa Tan Sri Budi Yassin. Dan ada yang menggelar yang pelik, kenapa Tengku tiba-tiba berpaling tadah ke ni? Sedangkan orang yang mengangkat Tengku sekarang ialah seorang yang berada di parti lawan sekarang ni, iaitu PN. Dan Tengku memilih untuk bersama dengan BN. Tentu sekali ada sebabnya kenapa Tengku tidak memilih PN, kenapa memilih BN? Ya. Terima kasih. Pertamanya saya nak berterima kasihlah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana memberi peluang kepada saya untuk berkhidmatlah dalam kerajaan sebagai Menteri Kewangan. Tetapi saya yakin track record Barisan Nasional ni track record lebih 60 tahun mampu menjadikan kestabilan dan kemakmuran lah kepada negara. Itulah sebabnya saya memilih Barisan Nasional. Saya pun ahli UMNO ni sejak tahun 1997 sebelum lagi lantikan oleh Tan Sri Muhyiddin. Tapi tidakkah pernah ada sebarang tawaran ataupun sebarang for sure Tan Sri Budi Yassin mungkin mengajak ke bersama dengan PN dan sebagainya?
Tidak. Fokus saya pada masa itu ialah kepada ekonomi negara kerana masa itu pandemik COVID-19 ya, dan masa itu bukan masa ada pilihan raya pun. Tidak perlu membuat pilihan lagi. Fokus kita masa itu betul-betul untuk membantu rakyat, untuk melangsungkan perniagaan ya, dan dalam masa 2,5 tahun lebih itu saya telah bagi diri saya satu pengalaman yang saya rasa saya tak boleh lupakan lah ya. Dan lepas ini saya nak fokus terus membantu, perjuangan ni belum selesai lagi, nak membantu rakyat kita. Ada terasa tak something, rasa macam bersalah ke, rasa apa nama sebab Tan Sri yang naik kan, ada sebarang rasa macam macam mana tu bila berdepan dengan beliau selepas ini dan mungkin sebelum ni? Seperti saya sebut tadi, Azrul, fokus kita ialah untuk membantu rakyat bukan berpolitik. Jadi fokus saya pada masa itu sebagai Menteri Kewangan daripada latar belakang korporat, kita memang fokus kepada membantu rakyat dan melangsungkan perniagaan, tak ada fikir-fikir berpolitik lah. Ya. Okey, tak apa, kita faham. Setiap orang ada pendirian mereka sendiri dan saya rasa Tengku pun sudah dah lama punya ahli UMNO ni. Dah lama. Ramai orang salah faham, ramai orang kata ya Tengku ni bukan orang politik, rupanya dah lama bersama dengan UMNO ya. Cuma kali ini diangkat sebagai calon untuk Kuala Selangor. Dan kali ini ialah Tengku tidak pernah bertanding dan tidak pernah juga tak nampak pun kelibat Tengku sebelum ni dalam arena politik. Dan kali ini menjadi calon pula. Adakah Tengku merasakan diri Tengku seorang yang memang selayak-layaknya diletak sebagai calon untuk PRU kali ini? Kita memanglah kita tak ada, seperti yang Azrul tahulah, manusia ni merancang ya, tetapi Allah juga yang sebaik-baik perancang. Setakat ini saya bersandar kepada prinsip track record saya ya, sebagai Menteri Kewangan semasa pandemik melanda dan juga sekarang dalam macam-macam cabaran ekonomi yang dihadapi di global dan juga Malaysia. Macam-macam bantuan kita telah sediakan untuk rakyat dan bagi memastikan mereka sentiasa terbela, dan kita bantuan keluarga Malaysia yang kita telah naikkan sampai ke RM3,000 sebelum ni setengah daripada itu ya, kalau bandingkan BRIM dan BSH. Macam-macam kita buat geran khas prihatin, memberikan geran RM1,000 kepada penjaja-penjaja kita, program subsidi upah semasa krisis itu jumlahnya hampir RM21 bilion ya. Dan ini adalah satu contoh yang kita berikan yang membantu rakyat kita, dan saya percaya berdasarkan status pengalaman saya juga berturun padang sesi lebak urus dalam penyediaan dan persiapan bajet, adalah penting kita memahami isu-isu yang dihadapi oleh rakyat dan juga peniaga-peniaga kita, supaya kita lebih prihatin dan mendapat penyelesaian yang relevan lah kepada mereka ya. Dan jadi saya harap dapat menggunakan track record ini untuk membantu juga rakyat di Selangor, terutamanya di Kuala Selangor ya, dan saya nampak kesungguhan mereka datang berjumpa saya untuk mendapat penasihat dan bantu saya penduduk di Kuala Selangor inilah. Jadi bagi saya, kita berikhtiar dan berusaha ya, insya-Allah jentera Barisan Nasional akan mampu meyakinkanlah pengundi Kuala Selangor bahawa kestabilan dan kemakmuran lah yang hanya mampu dicapai melalui Barisan Nasional. Tapi kalau lebih mendalam pada diri Tengku sendirilah, apakah faktor yang Tengku rasa ada pada diri Tengku sendiri yang sesuai Tengku sekarang ni masuk dalam bidang politik dan sekarang ni bertanding pula? Tengku tak ada sebarang pengalaman ni. Dan sekarang ni apa faktor yang ada pada diri Tengku sendiri? Faktor yang seperti yang saya sebut tadi, faktor itu ialah kita punya niat ya. Saya dah sebut tadi betul pentingnya niat itu untuk membantu ya. Tak kiralah kita dari sektor korporat, dalam ini politik ya, buat dasar dan sebagainya. Sama juga dengan NGO yang lain. Asalkan niat itu ialah untuk membantu rakyat ya. Tidak kiralah dari aspek politik atau aspek peniaga pun boleh berjaya akan membantu peniaga yang baru semula. Yang penting itu niat dan membantu, bukannya pengalaman ya. Pengalaman itu semuanya kena start daripada kosong ya. Ya, dan saya Menteri Kewangan, saya tak pernah menjadi Menteri Kewangan sebelum ini. Tak semestinya saya tak boleh jadi Menteri Kewangan. Yang penting ialah niat tu, dan kalau kita ada kemampuan dan kita ada kebolehan ataupun pengetahuan untuk membantu, kemampuan untuk membantu, kita bantulah
Jadi kiranya kesimpulannya tidak ada yang naik tanpa bermula. Kena mula dulu. Kena mula dulu. Kalau macam tu tak boleh naik, tak boleh buat naik. apa-apa lah. Kalau semua Habis tak nak, macam kalau nak berdasarkan pengalaman, dan jangan buat apa-apa lah, duduk rumah je lah. Betul. Saya sukalah Tengku punya gaya percakapan soft, lembut. Saya dah mula risau sebab saya terlampau kuat kan. Kena slow down sikit. Jadi macam tak balance kan. Tapi suara yang soft tapi sampai. Dia ada bass tone tu dia macam tu. Okey. Alright Tengku. Dan semua orang faham. Sini kubu kuat Dr. Zul. Pak kata orang tu. Dan kadang-kadang ada yang kata Dr. Zul ni seorang yang memang ramai kata dia seorang yang baik. Track record yang baik juga, dan di parlimen pun dia seorang yang memang lantang dan berfakta. Jadi Tengku sekarang berdepan dengan seorang yang bukan calang-calang ni. Dan juga walaupun Tengku juga memang ada rekod yang baik, tapi Dr. Zul ni orang anak tempatan dan macam-macam lagi lah. Macam mana Tengku melihat peluang kali ni? Saya tak tahu Azrul. Pertamanya saya tak tahu mana Azrul dapat maklumat yang dia anak tempatan. Dia orang Negeri Sembilan. Ya, nampak. Saya dah silap ni. Ramai yang kata dia orang sini ni. Okey, tak apa. Tapi dia dah lama kat sini. Itu betul. Dia dah lama menetap di sini. Okey. Lama menetap di sini. Itu yang saya difahamkan lah. Tapi tak kira. Sekali lagi, isunya bukan dia datang dari mana. Isu bukan dia pernah jadi ahli politik atau tidak. Ataupun dia, asalkan dia seseorang itu niat dia betul dan dia berkemampuan untuk membantu, apa salahnya? Ya. Dan bagi saya, tak kira persaingan tu Dr. Zul ke ataupun orang yang baru ke, yang lebih muda ataupun yang lebih macam Dr. Zul ni berpengalaman. Dan yang penting sesiapa sahaja yang dapat menang kerusi P09 Kuala Selangor mestilah membantu rakyat. Tak kira latar belakang mereka, parti mana ke, tak kira apa bangsa mana ke. Yang penting sesiapa yang menang tu mesti membantu rakyat di Kuala Selangor. Secara jujurnya Tengku melihat ada can tak? Secara jujurnya, kalau saya lihat memang ada can, ya, kerana Barisan Nasional memberi peluang kepada rakyat untuk mendapat kerajaan yang lebih stabil. Manifesto kita pun sudah keluar dan akan menunjukkan apakah produk kita, idea kita yang dapat memberi rakyat keyakinan kalau Barisan Nasional menang, apa yang boleh dibuat. Di sini juga kalau kita lihat di sini di Kuala Selangor, saya ni kan sebutlah tadi apa Azrul pun ada kata sebut latar belakang saya dalam sektor korporat. Saya pun ada manifesto juga untuk Kuala Selangor. Jadi kita di korporat ni selalu buat manifesto, buat business plan KPI ke dan sebagainya. Jadi manifesto untuk Kuala Selangor mestilah satu visi jangka masa yang panjang dan juga pendek, ya. Tapi saya turun padang di Kuala Selangor ni lebih 200 kali. 200 kali? Siap kira tu. Ya, kita tengok, kita ada rekod setiap kali itu turun, apa yang mereka perlukan, apa cabaran yang dihadapi, dan kita masukkan ni semua ke dalam manifesto supaya kita dapat bantu mereka secepat mungkin. Kita ada jangka masa panjang, sederhana dan pendek yang masa terdekat ni, apa yang boleh buat. Isu seperti isu penyelenggaraan jalan, infrastruktur, perkhidmatan kerajaan tempatan, pekerjaan, banyak lagi yang isu-isu utama yang telah dibangkitkan kepada saya dalam sesi saya turun padang di Kuala Selangor. Jadi Tengku melihat peluang tu ada. Cerah, besar, kecil, yang tu. Saya pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba. Yang penting kita kena cuba sedaya upaya. Ya, dalam pilihan raya ni semua orang ada survey masing-masing. Tak tahu siapa yang betul, tak tahu siapa yang salah. Bagi saya, yang pentingnya kita we try our best. Ya. Dan kalau apa-apa pun menang ke kalah pun yang penting siapa-siapa yang menang mestilah membantu rakyat di Kuala Selangor. Adakah ia rahsia strateginya? Strategi mestilah rahsia. Tak boleh share. Tak boleh share. Okay. Alright. Tadi Tengku dah sebut pasal memberi perhatian terhadap apa yang akan dibuat di Kuala Selangor sendiri. Saya sendiri dulu pernah mengajar sini. Saya pernah bertugas selama praktikal 6 bulan di sini, di Sekolah Kebangsaan Kuala Selangor. Tadi saya lalu sini, saya nampak macam saya nampak macam apa benda lagi nak dibuat di Kuala Selangor ni kan. Sebab saya nampak macam gitu-gitulah kan. So sebenarnya Tengku sendiri dah lihat secara lebih dekat lagi dengan penduduk, dengan orang sini sebenarnya. Benda apa ya selain daripada ekonomi, benda apa lagi Tengku lihat macam Kuala Selangor ni patutnya begini. Apa yang Tengku dapat lihat? Yalah, itu saya bagi tahu tadi ya, manifesto kita akan menunjukkan ataupun akan memberi penekanan kepada pembangunan di Kuala Selangor. Dia dari segi pembangunan itu ada berbagai aspek lah, Satu aspek utama
ataupun sektor utama yang kita boleh fokus di Kuala Selangor ni ialah pelancongan. Pelancongan. Pelancongan ni kita ada eagle feeding tu, ada klip-klip di Kampung Kuantan, Kampung Nelayan, macam-macam yang kita boleh promosikan Kuala Selangor. Kuala Selangor ni sebenarnya adalah capital city ataupun ibu kota yang pertama di Selangor, ya. Di sinilah 3 sultan yang pertama di Selangor, di penubuhan kerajaan negeri Selangor Sejarah yang kuat. bermula di sini, ya. Sultan yang pertama Raja Lumu. Macam-macam sejarah lah. Ada sebenarnya di Bukit Melawati itu adalah bandar bersejarah, ya, dalam Kuala Selangor. So pelancongan adalah satu sektor pendidikan, banyak juga, ya. UiTM punya besar di sini, ya, di Puncak Alam, dan banyak lagi sekolah-sekolah. Ada banyak peluang lain yang kita boleh fokuskan. Tapi yang penting ialah pada masa ini ialah kita selesaikan dulu isu-isu masalah masyarakat di sini yang buat masa terdekat ni. Itulah fokus saya yang pertama. Sedikit pasal pengundi muda lah. Sebab saya sendiri ada buat sedikit analisis ringkas lah, Tengku. Saya ramai orang kata, contoh macam di Sungai Buloh kan, Sungai Buloh KJ akan berdepan dengan situasi sukar. Kesana dulu 26,000 lebih majoritinya. Tapi bila kita lihat sebenarnya faktor majoriti besar ataupun kecil bukan lagi penyumbang kepada PRU kali ini, kerana pertambahan pengundi yang sangat besar. Malah saya rasa mungkin di sini pun mungkin puluhan ribu pengundi baru ni. Jadi macam mana? Adakah Tengku melihat faktor Tengku orang muda, Tengku Tengku handsome, smart, bergaya kan? So adakah akan menjadi faktor untuk boleh menarik pengundi muda untuk mendekati BN kali ini? Apa yang penting bukan calon tu muda atau tua, tetapi apa yang calon itu boleh bawa kepada golongan muda. Kalau kita fokus kepada isu-isu yang penting untuk golongan muda, terutamanya pekerjaan, kita adalah buat survey di peringkat nasional dan juga di peringkat Kuala Selangor. Memang isu pertama ialah isu pekerjaan. Golongan muda ni nak mendapat pekerjaan yang setimpal dengan apa yang mereka adalah daripada segi qualification mereka. Tak kerja dia, mungkin dia kerja kat Kuala Lumpur pun tak apa, ya, asalkan dapat pekerjaan. Jadi di sini kita kena fokus lebih kepada kadar pengangguran yang lebih tinggi untuk orang-orang muda ni berbanding dengan kadar pengangguran negara lah. Itu satu. Jadi kalau kita fokus kepada reskilling, latihan ni, upskilling dan sebagainya, dan mendapatkan kerja untuk golongan muda ni, saya percaya golongan muda akan mengundi parti yang memberi penekanan kepada peluang pekerjaan kepada golongan muda. Ya, satu vision yang saya kira tepat sekali. Memang betul orang muda sekarang ni kadang-kadang keluar universiti menganggur sampai 5 tahun. Betul. Itu UiTM pun ada di Kuala Selangor, itu masalah utama mereka. Ya, mereka nak dapat pekerjaan yang stabil lah. Ya. Dan sebenarnya Kuala Selangor ni pun dia dekat dengan Kelang. Kelang. Dia Kuala Selangor naik dash kan 25 minit je sampai ya, Kuala betul. Lumpur. Saya tadi pun saya keluar rumah awal kan jauh punya dekat. Ikut highway baru tu kan. Ya, betul. Peluang BN kali ni, Tengku. Sialah, sebab kita faham. Saya rasa saya dah cover 3 kali PRU. 3 kali ya? Kali ni saya rasa yang paling gila ni. Yang saya tak dapat nak. Saya rasa PRU 14 you tahu kita kalah lah. Saya berada di sini. Dari 14 ketika malam pengumuman tu saya berada di sini. Saya keluar daripada dewan tu. Tak, saya cover di Kuala Selangor. Saya cover. Saya keluar daripada dewan tu, bendera PKR semua sorakan yang sangat gemuruh lah. Mereka dah tahu mereka menang kan. So saya dah rasa gelombang di Kuala Selangor di time tu. Dan tapi PRU 14 dia punya pertembungan tu tak berapa nak, sebab dia masih lagi dalam blok A, blok B. Tapi kali ni saya rasa macam blok A, B, C, D, E, F, G ni. So dah tu banyak penjuru ya. Tengku rasa macam mana, adakah BN mampu sekurang-kurangnya mendapat majoriti mudah lah untuk bentuk kerajaan? Ya, saya optimis lah. Saya ni memang optimistic person. InsyaAllah ya. Saya fikir BN ni adalah gabungan yang terbaik lah untuk masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum, ya. Yang kita represent ke India, China dan Melayu juga, ya. Dan lain-lain kaum juga. Saya yakin rakyat dapat melihat kesungguhan Barisan Nasional membela nasib rakyat kita, dan ia akan diterjemahkan sebagai kemenangan lah untuk Barisan Nasional di peti undi nanti, insyaAllah. Tapi Tengku, macam mana dengan suara-suara, nak tersumbang pun tak sumbang lah, tapi suara-suara di luar sana yang mengatakan bahawa BN sekarang berdepan dengan satu situasi yang sukar kerana keputusan mereka mengenepikan beberapa muka-muka yang boleh menang, yang berpengaruh besar. So adakah benda itu akan memberi impak kepada BN kali ini?
Saya seperti yang Azrul tahu, saya nak fokus kepada Kuala Selangor. Saya percaya kepada pimpinan Barisan Nasional, mesti ada sebab-sebab tertentu yang dibuat untuk menggugurkan ataupun memberi peluang kepada orang-orang baru. Ya, kalau kita lihat muka baru ialah 70% ya daripada calon-calon Barisan Nasional. Dan itu saya sekarang dalam politik ni masih lagi baru, dan fokus saya ialah kepada kemenangan di Kuala Selangor dan membantu rakyat Kuala Selangor. Tengku, mungkin 1-2 soalan terakhir. Tengku melihat sekiranya BN berjaya lah. Berjaya. Ya, insyaAllah. Berjaya. InsyaAllah. Jika berjaya. Adakah Tengku merasakan kedudukan sebagai Menteri Kewangan itu satu kedudukan yang Tengku nak sekali lagi untuk meneruskan mission yang sebelum ini? Ya, saya ikut tengok Premier League lah ya, Premier League. Saya penyokong Liverpool tapi musim ni tak apa-apa. Oh, Liverpool tak boleh gayang ni. Tak boleh gayang ni. Saya MU ni. Tapi MU this season main lebih bagus sikit. Liverpool dah bawah ni. Tapi fokus kita ialah kalau tengok MU punya manager dengan Liverpool manager, dia fokus game by game kan. Yeah. Dia tak. Jadi saya pun begitu, saya fokus kepada kemenangan dulu. Lepas itu saya bila yang berhormat Perdana Menteri baru ataupun yang sama nanti tak tahu ya, yang kita tahulah poster boy kita ialah yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Yeah. Sehingga hari ini dan jikalau insya-Allah kalau BN menang, Perdana Menteri itu akan membuat keputusan siapakah ahli-ahli jemaah menteri. Ya, saya itu terpulanglah kepada Perdana Menteri. Bagi saya fokus utama untuk menang Kuala Selangor dan untuk memberi khidmat saya kepada rakyat Kuala Selangor. Kalau dapat menjadi ahli jemaah menteri sekali lagi, saya akan berkhidmat juga untuk negara. Ya, Tengku, last word untuk pengundi Kuala Selangor secara khususnya dan pada pengundi Malaysia secara amnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pengundi-pengundi di Kuala Selangor, saya P096 Kuala Selangor ya. Terima kasih Azrul kerana memberi kesempatan ini. Fokus kita untuk rakyat di Kuala Selangor ialah kita ingin mendengar isu-isu yang dihadapi. Kita nak hayati apa yang kita dengar dan kita akan selesaikan masalah rakyat masyarakat di Kuala Selangor. Okey. Saya suka sangat dengan podcast hari ini kerana dia mudah, lancar dan simple, malah saya rasa selesa sangat. Itu penting. Dan saya rasa Tengku insya-Allah walaupun saingan yang hebat, yang kuat, saya rasa persaingan tu penting kena ada. Tak syok lah menang mudah kan. Dia bukan 2 penjuru, dia sekarang saya kan kurang-kurangnya 4 penjuru. Yeah, so tak syok lah menang mudah. Dia kena fight baru syok, baru pendekar, baru mak kilau kan. So saya ucapkan terima kasih kepada Tengku Zafrul kerana sudi memberi ruang dan masa kepada tim Media Prima untuk bersama dalam ruangan podcast Apa Cerita hari ini. Dan kita insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan pelbagai lagi calon-calon yang lain, ramai lagi tuan-tuan. Saya kena pergi 7 negeri. Saya rasa saya lebih sibuk daripada PM lepas ni. Tapi insya-Allah kita akan bawakan kepada anda semua yang terbaik daripada kumpulan Media Prima, dan saya harap anda semua teruskan setia bersama dengan semua segmen-segmen yang disiarkan bersama dengan PRU 15 kali ini. Setia bersama dengan all platform Media Prima, TV3, TV Harian Metro, Berita Harian, NST dan sebagainya. Teruskan setia dan terus follow semua laman sosial kami. Okey? Jumpa lagi.